اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatam min alsinatina, bukakanlah ya Allah ikatan daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas melimpah ruah, lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua. Sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-817 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana setiap pagi jam 8.30 pagi kita bersama-sama berkongsi satu ayat daripada Al-Quran untuk kita mengambil pengajaran, untuk kita mengambil peringatan, dan untuk kita jadikan panduan di dalam kehidupan insya-Allah. Dan pada pagi ini kita telah tiba pada ayat yang ke-128, ayat yang kedua terakhir daripada surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat 207. Ahlan-ahlan Syarifah Syarifah Haifa Najwa Lili 1707. Ahlan-ahlan Hariyati, terima kasih banyak-banyak, moga Allah balas dengan sebab kebaikan dan ganjaran. Idah Aisyah binti Hashim Mazlinah Dali. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Di ruangan FB, ahlan-ahlan Nur Asikin, Nur Jura Azlin, Kak Kamizah, Zakia Muhammad Nim, Marwani Ahmad, Jamilah Zainal Abidin, Zahra Alias. Begitu juga Nurisa Wan Hasan. Ahlan-ahlan Ayu Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Siti Z Idris. Begitu juga Binarai Sulaiman, Nur Asikin, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka mohon catatkan di ruangan komen, boleh membantu yang join kemudian. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 128. Muka surat 207. Muka surat 207. Apa kata kita mulakan dengan tadarus terlebih dahulu? Kerana setiap huruf apabila kita baca, ganjarannya Allah 10 kali gandakan. Kita baca satu huruf, dapat 10 kebaikan. 10 huruf, 100 kebaikan. 100 huruf, 1000 kebaikan. Maka apa kata kita mulakan dengan tadarus dulu, ayat 128 daripada surah yang ke-9 At-Taubah. Ayat ni kebanyakan orang hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jom sama-sama kita baca ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Maka ayat yang ke-128 ini
pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq perintahkan Zaid bin Thabit untuk kumpulkan Al-Quran, untuk ambil Al-Quran daripada sahabat-sahabat yang pernah tulis di hadapan Nabi. Maka Zaid bin Thabit kumpul, ambil masa berbulan-bulan. Maka ayat yang terakhir yang beliau berjaya kumpulkan daripada penulisan para sahabat di hadapan Nabi adalah dua ayat yang terakhir daripada surah At-Taubah. Itulah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apakah ringkasan ayat ini? Maka ayat ini kata para ulama tafsir, setelah Allah menceritakan segala masalah orang munafik, setelah Allah berulang kali dalam surah At-Taubah menceritakan isu-isu perangai sikap orang munafik, maka Allah tutup surah At-Taubah ini dengan dua ayat yang terakhir yang menceritakan tentang sifat-sifat mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini fokusnya adalah berkenaan tentang sifat-sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada tafsir Al-Wasit Imam Tantawi rahimahullah. Daripada tafsir Ibn Ashur pula, maka dua ayat terakhir daripada surah At-Taubah ini, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia, siapapun mereka. Allah SWT memberikan peringatan bahawa kalaulah mereka tak beriman, kalaulah mereka kekal dalam munafik, maka bukanlah kekurangan daripada Nabi, bukanlah kekurangan daripada sesiapa. Sebaliknya, ianya menunjukkan kepada kita bagaimana sempurnanya dakwah Nabi SAW, dan itu adalah kekurangan daripada diri mereka. Maka daripada tafsir Ibn Ashur, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahawa apa yang berlaku pada orang-orang yang ingkar kepada Nabi, tak nak beriman, orang-orang yang munafik berpura-pura beriman, bukanlah kekurangan daripada Nabi. Sebaliknya Nabi SAW begitu lengkap, begitu sempurna, begitu bersungguh-sungguh usaha dakwah Nabi SAW, namun kekurangan ini datang daripada orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang munafik berpura-pura dalam keislaman mereka. Maka jom kita perhatikan pengajaran yang ada sambil kita melihat terjemahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, la, demi, qad, sesungguhnya, jaa'a, telah datang, kum, kepada kamu, wahai manusia, rasulun, seorang utusan Allah, min, daripada anfusikum, kalangan kamu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka Allah SWT mengingatkan orang Arab, demi sesungguhnya Allah muliakan kamu wahai orang Arab, datangnya seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, terutamanya golongan Quraisy. Maka daripada min anfusikum, pengajaran yang pertama yang kita nak ambil, sebaik-baik dalam memberi nasihat, dalam berdakwah, dalam mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, sebaik-baiknya adalah menggunakan orang daripada kalangan penduduk itu. Sebab itu kalaulah kita lihat kebanyakan rasul, majoriti rasul, mereka ini adalah daripada kalangan kaum itu sendiri. Nabi Hud daripada kalangan kaum Ad, Nabi Saleh daripada kalangan kaum Samud. Maka Allah mengutuskan majoriti para rasul daripada kalangan penghuni di situ, daripada kalangan penduduk di situ. Min anfusikum, pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat adalah yang terbaik untuk memberi nasihat, untuk mengajak kepada kebaikan dan kepada Allah adalah daripada kalangan penduduk setempat. Daripada kalangan penduduk setempat, itu yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Sebab penduduk setempat lebih kenal keadaan, lebih kenal situasi, lebih kenal perangai, lebih kenal sikap-sikap orang yang ingin untuk disampaikan dakwah tersebut. Maka pengajaran yang pertama, sebaik-baik dalam untuk memberi nasihat, memberi dakwah, memberi peringatan adalah daripada kalangan penduduk setempat. Min anfusikum. Daripada min anfusikum juga, pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat adalah sebenarnya pada ayat ini
Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan orang-orang Arab terutamanya Quraisy beriman. Sebab itu bila Rasul pengajaran yang kedua, bila Rasul daripada kalangan kamu sendiri wahai orang Arab, sepatutnya beriman dan taatlah. Itu sepatutnya. Maka apabila nasihat itu datang daripada orang yang kenal, datang daripada orang yang kita percaya kejujurannya, sepatutnya hendaklah beriman dan terima. Sebab itu pengajaran yang kedua daripada min anfusikum dalam tafsir Al-Wasid, sebenarnya Allah nak menerangkan kepada orang Arab kenapa tak nak beriman. Rasul itu kamu kenal kejujurannya. Rasul itu daripada kalangan kamu sendiri, bahasa kamu sendiri, mengenali kamu. Maka kenapa kamu tidak mahu beriman? Maka ini adalah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, dan ini pengajaran yang terakhir. Saya habis awal sedikit sebab sebenarnya kejap lagi saya ada kuliah duha. Pengajaran yang ketiga, dalam kita nak mengajak orang kepada Allah, dalam kita nak memberi nasihat, maka daripada ayat ini kita belajar seseorang itu dia mesti kena ada 3 sifat ini. Seorang pendakwah, bahkan 4, minta maaf, 4. Seorang pendakwah, seorang guru, seorang yang benar-benar inginkan kebaikan agama untuk orang lain, seorang yang benar-benar sayang kepada orang lain dan dia nak bawa kepada kebaikan, dia kena ada 4 sifat ini. Dan inilah 4 sifat Nabi SAW. Apakah sifat yang pertama daripada 4 yang kena ada pada pendakwah, orang yang mengajak kepada Allah dan kebaikan? Firman Allah yang pertama, azizun, menjadi sangat berat, alaihi, ke atas baginda, ma'anittum, kesusahan yang kamu tanggung. Maka bila Nabi SAW nampak bebanan, kesusahan yang ada pada manusia, Nabi SAW sendiri rasa beban dan berat. Nabi rasa berat benda tadi. Maka seseorang pendakwah, seseorang yang nak mengajak kepada Allah, dia kena ada sifat ini. Dia kena ada rasa beban, walaupun bukan dia yang terbeban, orang lain. Tetapi dia akan merasai beban tadi. Azizun alaihi ma'anittum. Yang kedua, seseorang yang nak menjadi pendakwah, dia perlu ada sifat seperti Nabi. Harisun alaikum. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua, sangat-sangat menginginkan kebaikan untuk kamu. Harisun alaikum. Maka bila kita nak ajak orang kepada kebaikan, kita benar-benar nakkan kebaikan untuk dia, bukan untuk kita, bukan nama untuk kita, bukan pujian untuk kita. Kita benar-benar nak kebaikan untuk dia. Kita kalaulah benar-benar nak kebaikan untuk orang lain, kita takkan berhenti sekali bila dia tolak. Kita takkan ajak 5-10 kali walaupun dia tolak. Sebaliknya kita kalaulah benar-benar nak kebaikan untuk orang lain, tanpa henti, kita akan ajak dia kepada kebaikan tersebut. Itu sifat yang kedua. Mesti sangat-sangat inginkan kebaikan untuk orang. Kalaulah kita nak mengajak orang kepada kebaikan. Dan yang ketiga, firman Allah Subhanahu Wa Taala, sifat pendakwah mestilah bil mu'minina ra'uf. Mestilah mempunyai sifat belas kasih kepada orang yang beriman. Ra'uf. Kena ada belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Dan sifat yang keempat, rahim. Mesti kena ada kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ra'uf dan rahim ada perbezaan dia. Maka inilah sifat yang mana Allah puji Nabi SAW. Nabi SAW terasa susah apabila umat baginda ada bebanan. Nabi SAW sangat-sangat inginkan kebaikan untuk orang lain. Nabi SAW benar-benar belas kasihan dan sayang kepada mereka. Inilah 4 sifat yang kalaulah seorang pendakwah tu ada, maka itu adalah benar-benar dakwah yang membawa kepada kebaikan. Bukannya dakwah mengecam, mencela, menghina, menjatuhkan, mengejek, menghukum. Itu bukanlah dakwah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah lebih kurang jam 9 suku ataupun 9.15, 9.20 akan ada kuliah duha tadabbur surah Al-Hujurat. Kepada yang berkelapangan jemput jangan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.